Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada beberapa pemerhati politik dan penganalisis politik menyatakan antara punca kekalahan Pakatan Harapan di PRK Sungai Bakap ialah kerana Perikatan Nasional menggunakan isu subsidi diesel bersasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan baru-baru ini. Meskipun cara itu adalah cara yang tidak popular, tetapi kaedah itu dapat menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan negara daripada terus berhutang secara drastik ataupun secara bermasalah besar. Tetapi ramai juga yang kata itu semua kena ketidakfahaman daripada rakyat. Niat dan cara kerajaan sudah betul, tetapi kerana tidak ada kefahaman daripada rakyat, maka mereka termakan hasutan ataupun kempen daripada pihak lawan. Oleh sebab itulah, isu kali ini pasti akan menambat dan juga menarik perhatian anda semua. Apabila satu laporan di berita harian mengatakan, teruskan penyasaran subsidi RON 95, kewangan negara semakin tenat. Diesel pun sudah orang bising, ini kan pula minyak RON 95 yang naik. Sedangkan diesel penggunaannya lebih sedikit berbanding RON 95. Ini kan pula kalau naik, apalah yang akan berlaku agak-agaknya. Apa pendapat anda? Adakah tepat langkah penyasaran subsidi RON 95 untuk menyelamatkan keuangan negara yang semakin tenat, ataupun patut memilih cara popular iaitu menyenangkan hati rakyat, menyenangkan hati pembangkang, menyenangkan hati walaun-walaun, sehingga minyak masih kecil rendah tetapi negara berhutang keliling pinggang, sehingga ada risiko mungkin negara kita terpaksa membuat utang di luar dan boleh ke arah yang mendurjanakan, iaitu mungkin akan jadi muflis pula satu ketika nanti. Saudara-saudara sekalian, pandangan positif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) terhadap penyasaran subsidi diesel wajar dibincangkan dengan hati terbuka. CAP biasanya sangat kritikal dengan inisiatif kerajaan, tetapi kali ini tegas meminta kerajaan tidak membuat pusingan you dan meneruskan rasionalisasi ini hingga berjaya. Manakala FOMCA walaupun mengingatkan kenaikan harga barang, menyifatkan penggunaan fleet card sebagai cara terbaik menyelamatkan wang rakyat daripada dilarikan sindiket penyeludup dan ketirisan. Sebanyak 3 juta liter diesel bersubsidi bernilai 4.5 juta diseludup ke negara jiran setiap hari. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali, Presiden CAP Muhyiddin Abdul Kadir meminta kerajaan bertahan dengan dasar memberi manfaat kepada negara dalam jangka panjang walaupun mungkin tidak popular sekarang. Tetapi Ketua Pegawai Eksekutif FOMCA Dr. Saravanan menggesa KPDN menyediakan senarai produk atau perkhidmatan akan atau tidak terjejas. Hakikatnya negara sudah tiada wang dan keadaan meminjam wang untuk menyara sejak 1997 menyebabkan Malaysia sudah berhutang 1.5 trilion ringgit, sedangkan kerajaan berbelanja melebihi 80 bilion untuk subsidi tahun lalu, sebagian besar untuk bahan api terutama petrol dan diesel. Kerajaan juga perlu membayar hutang dan pencen hingga tidak lagi mampu menanggung sistem subsidi pukal tanpa mengira miskin atau kaya. Dalam persekitaran minyak mentah berharga tinggi, kaedah subsidi pukal menyebabkan harga di pam kekal lebih rendah daripada minuman ringan dan air mineral. Bermakna kerajaan membeli minyak dengan harga mahal tetapi menjual murah kepada umum. Ini tidak masuk akal, kerana operasi mencari minyak mentah tanpa jaminan penemuan dan mengangkutnya dari dasar laut dalam menelan berbilion dolar wang pelabur. Pelaburan mengeluarkan minyak dan memprosesnya jauh lebih tinggi daripada menghasilkan minuman ringan. Contohnya, 4 pek minuman ringan RM1.28
minuman ringan 1.28 liter dijual dengan harga RM7.90. Manakala 2 botol air mineral tempatan 550 ml keluaran tempatan 1.1 liter berharga RM2.50. Lebih tinggi daripada harga pam subsidi diesel sebelum ini pada RM2.15 seliter dan petrol RON 95 RM2.05 seliter. Ia jauh sangat rendah berbanding di peringkat antarabangsa, termasuk dengan negara pengeluar minyak mentah. Menurut Global Petrol Price, daripada 169 negara kecuali Brunei, harga pam RON 95 di negara kita adalah yang ke-9 termurah di dunia, termasuk petrol grade setara di Arab Saudi RM2.96. Arab Saudi ialah pengeksporter terbesar dunia dan pengeluar minyak mentah kedua terbesar di dunia. Harga purata global RON 95 ialah RM6.35 seliter. Bagi diesel sebelum ini, harga pam kita adalah ke-10 terendah di dunia dengan harga purata global ialah RM5.71 seliter. Banyak kerajaan mengenakan cukai tambahan seperti cukai karbon dan cukai jualan untuk dalam usaha mengurangkan pelepasan karbon dioksida untuk memenuhi sasaran pelepasan sifar bersih dunia menjelang tahun 2050, sedangkan Malaysia tidak berbuat demikian. Pembiayaan subsidi diesel meningkat 10 kali ganda daripada 1.4 bilion pada tahun 2019 kepada 14.3 bilion tahun 2023. Manakala penggunaan diesel bersubsidi pula naik 80% daripada 6.1 bilion liter ke 10.8 bilion liter, sedangkan kenderaan diesel hanya meningkat 3% kerana penyeludupan, rentas sempadan dan ketirisan penggunaan oleh segmen komersial tidak layak menggunakan diesel subsidi. Jualan diesel berhampiran sempadan turun 67,000 sehari kepada purata 100,000 liter sehari dalam tempoh antara 10 hingga 17 Jun, berbanding 167,000 liter pada 9 Jun sebelum pengumuman harga baharu diesel. Di sebalik ketirisan besar ini, ada pandangan ini bukan masa sesuai untuk rasionalisasi subsidi kerana tarif elektrik dan air, kos barangan serta perkhidmatan pengguna juga meningkat sedangkan gaji tidak naik banyak, malah masih tidak berubah. Harga minyak dijangka naik hingga tahun 2030. Justru, banyak pihak menyarankan kerajaan menangguhkan penyusunan semula subsidi RON 95 yang akan menjejaskan lebih banyak isi rumah. Soalnya, bilakah masa terbaik untuk dilaksanakan? Tidakkah kita cemas berikutan ramalan kewangan kerajaan akan makin tenat kerana harga minyak dijangka kekal tinggi sehingga tahun 2030? Sedangkan ia berbelanja besar memberi subsidi. Sebenarnya, untuk mengekalkan harga pam diesel semasa diesel RM2.15 seliter dan petrol RM2.05 seliter, termasuk margin untuk syarikat minyak, pemilik stesen minyak, pemasaran dan kos pengangkutan, paras harga minyak mentah hendaklah dalam julat $49 Amerika Syarikat kepada $54 Amerika Syarikat satu tong. Penanda aras minyak mentah Brent and West Texas Intermediate ini kini lebih tinggi masing-masing $80 dan $75 Amerika Syarikat satu tong. JP Morgan Research menganggarkan pasaran minyak global akan menghadapi defisit 1,1 juta tong sehari tahun 2030. Ini boleh menyebabkan harga minyak melonjak $150 setong dalam tempoh terdekat dan 100 Amerika Syarikat dolar satu tong dalam jangka masa panjang. Hakikatnya, penyasaran subsidi mempersiapkan rakyat menghadapi detik sebegini. Subsidi diberikan kepada mereka yang memerlukan
manakala wang dijimatkan boleh digunakan secara bijak untuk mengurangkan kos sara hidup semakin meningkat. Kerajaan juga dapat meningkatkan program jaringan keselamatan sosial dengan menambah baik kemudahan pengangkutan awam, kesihatan dan pendidikan bagi rakyat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.